Mungkin kita dah biasa dengar berbincang tentang tokoh-tokoh Islam, sarjana-sarjana Islam, dan memang tak dinafikan memang sangat banyak tokoh-tokoh Islam yang memberi sumbangan dalam dunia keilmuan. Tapi dalam kita bercerita tentang tokoh-tokoh Islam seperti Ibn Khaldun, Ibn Rushd dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang kepada tokoh-tokoh wanita Islam, wanita Muslim yang lain. Dan memang tak dapat dinafikan hakikatnya tokoh-tokoh wanita Muslim juga antara yang banyak menyumbang dalam dunia keilmuan Islam. Tapi sebelum Iman nak share pada hari ini tentang seorang tokoh wanita Muslim, Iman nak tanya korang, tahu tak apakah universiti tertua di dunia? Apa universiti tertua di dunia? Tak tahu. Tak tahu. Tapi macam tadi Fakir sebut ada macam Universiti Al-Azhar kan, Oxford, memang antara universiti yang tertua. Tapi universiti tertua di dunia dicatatkan oleh UNESCO adalah Universiti Al-Qarawiyyin yang terletak di Morocco. So, universiti ni adalah universiti yang dibina pada tahun 859 Masihi. Yang mana universiti seperti Cambridge, Oxford, Universiti Al-Azhar tu semuanya dibina selepas 200-500 tahun kemudian. Lama. So, bila kita bercerita tentang universiti tertua di dunia, of course dia antara universiti yang berpengaruh di dunia. Yang mana pada suatu ketika itu dikenali sebagai zaman the golden age of Islam, zaman keemasan Islam, ataupun pada zaman Eropah pada ketika itu kita kenal sebagai zaman kegelapan. Jadi bila kita bercerita tentang universiti pertama di dunia iaitu Universiti Al-Qarawiyyin ni, kita nak tahu juga siapakah founder, siapakah pengasas universiti ni. Pengasasnya adalah merupakan seorang wanita Muslim yang dikenal sebagai Fatimah Al-Fihriyah ataupun singkatannya Fatimah Al-Fihri. Fatimah Al-Fihri ni adalah merupakan seorang wanita yang datang daripada keluarga saudagar kaya. Kita kata anak hartawan lah, anak orang kaya. Dan Fatimah ni dia telah berpindah daripada satu bandar Hairawan yang mana kita kenal sebagai Tunisia sekarang ni, berpindah ke Fes. Dan perpindahan Fatimah ke Fes inilah telah membina sebuah universiti ataupun masjid pada ketika itu sebagai Masjid Al-Qarawiyyin. Selepas kematian suami dan juga ayahnya, Fatimah ni dia telah ditinggalkan dengan harta kekayaan yang sangat banyak. Dan diceritakan juga Fatimah ni ada seorang adik iaitu bernama Maryam Al-Fihri. Maryam ini juga turut ditinggalkan harta yang sangat banyak lah kerana mereka tinggal dua adik-beradik saja sekarang ni. Dan Fatimah telah membuat keputusan untuk mewariskan sejumlah besar hartanya untuk membina masjid dan juga institusi pengajian. Sama juga dengan adik dia. Kalau Fatimah kita kenal sebagai antara pengasas Universiti Al-Qarawiyyin, adik ni pula dikenal sebagai pengasas kepada Masjid Al-Andalus. Kalau kita kenal sekarang Universiti Al-Qarawiyyin ni sebagai universiti, tapi pada zaman dulu memang dibina asalnya kompleks itu adalah sebagai masjid. Seperti kita tahu, masa zaman dahulu, masjid ni dikenal sebagai satu pusat center kepada umat Islam. Jadi kat situlah tempat pendidikan, situlah tempat bersosial dan sebagainya. Universiti Al-Qarawiyyin ini sebenarnya dia adalah berasal daripada tempat tinggal asal Fatimah Al-Fihri itu sendiri, iaitu di Hairawan. Jadi Universiti Al-Qarawiyyin. Dan universiti ini juga terkenal dengan tinggalan-tinggalan sejarah, manuskrip lama. Sebagai contohnya adalah Al-Quran versi lama yang ditulis menggunakan kaligrafi kufi atas kulit unta. Dan ada jugalah kitab-kitab fiqh, kitab astronomi pada abad ke-12-14 dulu. Dan sebenarnya daripada universiti ini juga lahirnya sarjana-sarjana lain seperti Ibn Rushd, Ibn Khaldun, Ibn Hazm, dan juga dalam kalangan Yahudi dan juga Kristian juga adalah antara alumni kepada universiti ini. Fakta, Pope Sylvester II adalah antara alumni daripada universiti ini dan telah pun memperkenalkan nombor Arab kepada Eropah dan digunakan sehingga ke hari ini. Tapi kalau kita lihat juga dalam sejarah, memang tak diceritakan secara detail kehidupan awal Fatimah Al-Fihri ini bagaimana. Mungkin disebabkan juga oleh kebakaran yang pernah berlaku pada Universiti Al-Qarawiyyin ini pada suatu ketika dahulu. Tapi dalam apa jua perkembangan tamadun dunia, memang tak dapat dinafikan wanita adalah antara golongan yang juga memberi sumbangan dalam sesebuah tamadun. Dan kalau kita lihat juga dalam sejarah Islam itu sendiri, golongan wanita seperti isteri Rasulullah dan juga para sahabiah juga antara yang banyak menyumbang dalam dunia keilmuan Islam. So daripada kisah Fatimah Al-Fihri ini, Imam mengharapkan semoga dunia keilmuan Islam ini semakin berkembang dari hari ke hari, insya-Allah.